سر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya karim. Yang dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur sekali lagi ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita termasuk dalam kelompok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang mengajar ataupun yang belajar, atau kalau tidak mampu yang mendengar, dan kalau tidak mampu juga yang mencintai majlis-majlis ilmu. Jangan kamu menjadi orang yang kelima yang tidak termasuk dalam keempat-empat senarai tadi. Fatahlik, kata Nabi, pasti akan binasa. InsyaAllah pada hari ini pada malam ini kita akan baca hadis yang ke-27, iaitu peluang yang tidak direbut, yang diberi tajuk oleh penyusun kita ini, iaitu Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis yang ringkas sahaja, tetapi kita semua maklum bahawa di antara keistimewaan Nabi ialah jawami'ul kalim. Kata-katanya mencakupi, memenuhi berbagai aspek, walaupun ringkas tapi padat. Berbeza dengan kata-kata manusia yang nak memenuhi maksud, kadang-kadang terpaksa dihurai berjela-jela. Itu pun kadang-kadang tidak tercapai lagi maksud dan matlamat. Adapun Nabi, kalau dia mengungkapkan kata-kata walaupun ringkas namun padat, dia akan mencapai sasaran dan akan memenuhi objektif. Sebagaimana kita sebut hadis innamal a'malu binniyat, hanya sanya amal itu dengan niat. Telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i, beliau telah mengeluarkan 70 hukum hakam yang berkaitan daripada hadis tersebut. Walaupun hadis tersebut hanya mempunyai beberapa patah perkataan, tetapi daripada hadis ini keluar pelbagai hukum, termasuk hukum-hukum yang mampu menyelamatkan nyawa manusia dan sebagainya. Kerana setiap dituturkan oleh Nabi itu semuanya berasaskan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Amru sambil menunjukkan kepada mulutnya, ma kharaja minhu illa al-haq wa asyara ila faih. Tidak keluar daripadanya, iaitu daripada mulutnya, melainkan semuanya kebenaran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sahabat Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi, merangkap bapa saudara Nabi. Dan juga Abdullah, yakni gelaran kepada Ibnu Abbas, juga adalah sahabat Nabi. Walaupun mereka mempunyai hubung kait dari sudut keturunan dan darah tali persaudaraan, tetapi bila kita berbicara tentang hadis, kita highlightkan kesahabatannya itu, kerana nilai sahabat itu sangat besar. Dan ulama mendefinisikan sahabat itu sesiapa yang berjumpa dengan Nabi secara live, bukan dalam mimpi, kemudian dia itu Islam dan mati dalam keadaan Islam.
walaupun belum akil balik, tapi dia mumayyiz, sudah dapat membezakan di antara yang baik dan buruk, maka dia dikira sahabat. Dan Abdullah bin Abbas kita dah tahu termasuk sahabat junior yang disebut oleh ulama hadis dengan sigharus sahabah, sahabat yang kecil, yang sebaya dengan sahabat yang kita bincang 2 minggu lepas, iaitu Abdullah bin Umar. Dan mereka termasuk abadilah, iaitu yang namanya sama, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amru. Keempat-empat Abdullah ini adalah merupakan mereka yang alim, dan di antara yang banyak mengeluarkan fatwa ialah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis daripada Nabi SAW walaupun usianya muda. Bukan semua hadis itu dia mendengar daripada Nabi sendiri, kerana masanya dengan Nabi tidak panjang sangat, tetapi dia mengambil daripada tuan gurunya, iaitu ulama-ulama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya, mereka, dan juga bapanya sendiri, iaitu Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Kira-kiranya Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi SAW. Dikatakan dia lahir sebelum hijrah dan meninggal tahun 68 hijrah. Dia digelar Habrul Ummah dan juga turjuman Al-Quran. Habrul Ummah maknanya tinta ataupun dakwah umat, kerana alimnya dia, melimpahnya ilmu itu. Dan turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran, kerana kealimannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini berkat daripada doa Nabi SAW yang pernah mendoakan khusus kepada Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan doa ini juga boleh kita gunakan untuk diri kita dengan menukarkan domain saja. Allahumma 'allimni fid din wa 'allimni ta'wil. Wahai Tuhan, alimkan aku dalam bidang agama dan juga alimkan dalam bidang ta'wil. At-ta'wil kata ulama at-tafsir. Ibnu Abbas adalah merupakan guru tafsir yang berpusat di mana? Di Mekah. Anak muridnya Atha' bin Abi Rabah, Wahab bin Munabbih, Tawus bin Kaisan, wa Anas bin Malik, Muhammad bin Sirin, dan Mujahid bin Jabr. Ini antara anak-anak murid beliau. Dan ada di kalangan sahabat, yakni Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas tu pengasas mazhab Maliki. Beliau ni adalah seorang yang sangat alim dan banyak mengeluarkan fatwa. Dan ketika Muawiyah telah menduduki tampuk kerajaan setelah Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, maka dia telah membai'ah Muawiyah. Ini di antara punca orang Syiah marah kepada Abdullah bin Abbas, kerana dia telah mengiktiraf kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi bila Yazid telah memegang jawatan, Yazid anak kepada Muawiyah, yang dilantik bukan secara syura, bukan secara pilihan masyarakat, dilantik begitu, maka dia telah memencikkan diri daripada dunia politik dan tidak membai'ah Abdullah bin Zubair yang memerintah Mekah pada ketika itu. Dan dia telah beruzlah, tidak mahu menimbulkan kecohan dengan Muhammad bin Ali Hanafiyah, iaitu anak kepada Sayyidina Ali. Dan dia berhijrah ke Taif. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, tuan-tuan akan jumpa Masjid Ibn Abbas. Dan dia pun meninggal di Taif. Dia tak terlibat dengan politik lagi, dengan bidang pemerintahan, kerana dia tengok sudah tidak mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana pemerintahan tidak dipilih melalui syura, sedangkan Khulafa' Ar-Rasyidin semuanya melalui syura. Walaupun Sayyidina Umar ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi pengiktirafan masyarakat pada ketika itu terhadap Sayyidina Umar sudah terbukti. Maka bila dia tengok, dia pun tak nak campur lagi dah. Dan memang betul selepas itu timbullah pelbagai fitnah-fitnah yang dahsyat
sehingga akan menyebabkan perpecahan umat Islam sampai berlarutan sampai sekarang. Timbul Khawarij sampai sekarang ada. Tapi Khawarij sekarang ada Ibadiyah yang ada di Oman sekarang. Mereka diiktiraf sebagai mazhab bersama-sama dengan kelompok Islam kerana mereka tidak ekstrim sebagaimana Khawarij dulu. Khawarij yang ekstrim, dia kafirkan semua pelaku dosa besar. Asal buat dosa je kafir. Dan mereka menghalalkan darah umat Islam, termasuk anak-anak orang Islam yang bapaknya tidak Khawarij. Asalkan tidak sebulu, tidak sependapat dengan mereka, anak-anak yang tidak berdosa pun mereka bunuh. Dan mereka ni sangat ekstrim, dia pecah macam-macam lah. Tapi yang Ibadiyah sekarang yang berada di Oman sekarang, mereka tidak ekstrim macam tu dah. Mereka ada ulama-ulama mereka dan banyak fikih mereka bersamaan dengan kita. Cumanya mereka tidak menerima tahkim, iaitu perjanjian damai di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah itu radhiyallahu anhuma. Kalau nisbah kepada Khawarij yang ada sekarang Ibadiyah ni sama dengan kalau Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni Syiah yang hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Syiah Zaidiyah hampir tak ada dah sekarang. Dulu dekat Yaman ada, sekarang tak ada dah. Kebanyakan dah jadi Syiah Isna Asyariyah yang berkiblatkan kepada Iran. Syiah di Iran tu Syiah Rafidah yang ekstrim, yang mengkafirkan para sahabat besar, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain sahabat. Yang mereka iktiraf sahabat yang boleh dipakai hanyalah Sayyidina Ali dan keluarganya, hanyalah Salman Al-Farisi kerana dia orang Parsi, dan beberapa orang sahabat yang rapat dengan Sayyidina Ali. Yang lain semua dikafirkan semua. Jadi Zaidiyah dia tidak kafirkan sahabat. Cuma dia kata Sayyidina Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, daripada Umar dan sebagainya. Bersalahan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap Abu Bakar dan Umar lebih afdal. Cuma ada segelintir khilaf di antara Uthman dan Ali. Majoriti Ahlus Sunnah kata Uthman lagi afdal. Ada yang kata Sayyidina Ali lagi afdal. Tetapi Zaidiyah kata Ali lagi afdal. Abu Bakar okey, Umar okey, Uthman okey, tapi Ali lagi afdal. Adapun Syiah dia tolak semua. Abu Bakar tak okey, merampas kuasa, Umar tak patut jadi khalifah, Sayyidina Uthman pun tak patut. Semuanya merampas daripada Sayyidina Ali, yang hanya layak keturunan Quraisy daripada jalur keturunan Sayyidina Ali sahaja. Khawarij berlawanan pula. Semua orang boleh jadi pemerintah, tidak kira Quraisy atau tidak Quraisy. Dia kontradik dengan dengan Syiah pula. Jadi mazhab dalam Islam itu mazhab akidah lah. Mazhab akidah dalam Islam hanya yang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak sama dengan mazhab fiqh. Fiqh ada mazhab 4 yang terkenal tu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tu. Tapi kalau mazhab ahli sunnah, mazhab itu hanya ahli sunnah sahaja. Sebab Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu sahaja. Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sebut apa yang aku dan sahabat aku berpegang. Kalau yang jenis tak kafirkan sahabat masih boleh terima lagi. Syiah Ibadiyah dia tak kafirkan sahabat, okey lagi. Syiah Zaidiyah tak kafirkan sahabat, dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kafirkan sahabat, dah out dah. Sebab sahabat adalah merupakan orang yang membawa obor perjuangan, mata rantai daripada perjuangan Nabi SAW. Jadi kita berkenalan sedikit dengan sahabat periwayat hadis pada malam ni, iaitu Abdullah bin Abbas. Dan panjanglah cerita kena kisah dia, tuan-tuan boleh rujuk lah. Cuma saya berikan secara ringkas. Abdullah bin Abbas pupu Nabi SAW, yang sangat alim, terutamanya tentang tafsir Al-Quran. Hadis daripada Abdullah bin Abbas pada hari ini, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar daripada manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Maghbunun ghaban, maknanya khada'a, manusia terpedaya, manusia sia-siakan, manusia tak perasan pun. Kadang-kadang itu satu nikmat yang besar.
iaitu nikmat kelapangan dan juga kesihatan. Kata para ulama, hadis ini tidak menggunakan uslub al-hasr, iaitu ditambah innama. Kalau tidak ditambah innama, maknanya sebenarnya bukan dua nikmat ini sahaja yang disia-siakan oleh manusia. Banyak lagi nikmat lain, nikmat harta, nikmat keluarga, macam-macam nikmat lah. Tetapi ini nikmat yang paling besar yang akan menentukan kesemua nikmat-nikmat lain diperolehi melalui dua jalan nikmat inilah. Kalau dalam bahasa Arab dia ada innama, itu dia nak khaskan hanya tu je, yang lain tak. Contohnya innamal mu'minuna ikhwah. Kita tak boleh terjemah sesungguhnya orang beriman bersaudara, tidak. Innama maknanya hanya senya orang beriman sahaja bersaudara. Selain daripada tidak beriman tidak bersaudara. Walaupun adik-beradik satu keturunan, hakikatnya persaudaraannya hanya di dunia sahaja. Di akhirat dia terputus. Sebab tu Tuhan kata innama, hanya orang beriman sahaja bersaudara. Orang beriman walaupun tak ada hubungan darah di keturunan, nasab dan sebagainya, walaupun di penjuru mana dunia pun mereka tetap saudara kita. Palestin bukan kena-mengena dengan kita dari segi keturunan pun. Dia orang Arab, tah jalur keturunan mana kita tak tahu. Jauh sangat dengan kita, duduk dekat Malaysia, Nusantara ni. Dah kenapa kita duduk doa ke Palestin, duduk hantar bantuan ke Palestin, orang menyamar dekat Burma apa semua kita kesian tengah hantar bantuan? Sebab kita adalah saudara. Dari sudut mana? Dari sudut akidah dan keimanan. Dan persaudaraan dari sudut akidah lah persaudaraan yang sebenar. Anak Nabi Nuh, Tuhan nafikan saudara sebab dia kafir. Tak ada hubungan pun. Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Tapi Allah sebut dalam Quran, dia masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Orang lain tak disebut nama direct masuk neraka macam ni. Cuma kalau kita tengok tafsir, oh ini maksud orangnya. Ayatnya diturunkan pada sianu-sianu. Tapi direct tak sebut. Nama Abu Lahab sebut terus. Abu Jahal tak sebut. Abu Jahal boleh tahan lawan Nabi, bukan boleh tahan, memang kepala sama naik dengan Abu Lahab. Tapi kerana Abu Lahab dia keturunan Nabi, bapa saudara Nabi, patutnya dia defend Nabi, tapi dia menjadi penentang Nabi. Tuhan gazetkan namanya dalam Quran. Setiap kali kita baca surah ini, kita kutuk Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, dengan bininya sekali. Tu. Jadi dua nikmat ini. Kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya senya yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Maknanya kita bukan khasyah, kita khauf. Ulama kata beza khasyah dengan khauf. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu sama dua. Melayu dia miskin bahasa. Kita tak boleh. Khauf pun takut, khasyah pun takut. Kita akan yakhafuna rabbahum, yang takut kepada Tuhan mereka. Tapi ulama, Allah, bila Allah menceritakan takut ulama, Allah guna khasyah. Apa beza khasyah dengan khaufun? Kata ulama dalam bidang bahasa, khasyah ialah takut yang timbul daripada ilmu yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan bimbang hubungan yang akrab dengan Allah terputus, maka itulah takut para ulama. Dia kenal Allah, dah hasil dia kenal Allah, dia sayang Allah, dia nak berdamping dengan Allah, dia bimbang takut-takut Allah akan tinggalkan dia dan Allah tak pedulikan dia, maka timbul khasyah. Daripada khasyah itu menyebabkan mereka berhati-hati dalam hidup, tak akan melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Adapun khauf boleh kena pada semua orang. Takut bila rasa dirinya cuai dalam menunaikan hak Allah, banyak dosa, banyak kecuaian macam kita ni. Kita kalau rasa takut pada Allah, rasa dosa banyak, rasa ibadat tak sempurna, bukan kerana kita kenal Allah mendalam. Tapi okeylah. Khasyah ke, khauf ke adalah sifat yang mulia, termasuk sifat mahmudah. Cuma bagi ulama Tuhan guna khasyah. Dia lebih tinggi tahapnya.
Sebab tu jangan bimbang kalau ulama yang betul-betul ulama, dia tidak akan menjahanamkan orang. Dia tidak akan rasuah, tidak akan mengambil harta, tidak akan membawa manusia ke arah kehancuran, kerana mereka paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita bajet lebih takut. Mereka lebih takut pada Allah. Itu para ulama. Jadi kata para ulama, manusia ini dia akan disibukkan daripada beramal apabila mereka sakit. Sebab disebut sakit di sini, disebut sihat. Waktu sihat kadang-kadang manusia akan tak peduli kesihatan. Ramai orang sihat, masjid tak datang, tak buat apa amal ibadat sangat pun, sembahyang pun kadang-kadang lewat-lewat, ada yang tak sembahyang langsung. Bukan kerana tak sihat, badan sihat, tapi tidak menghargai kesihatan itu. Bila tengok dia akan mula menginsaf bila Tuhan datangkan sakit. Mulalah Allah, sebut nama Allah je. Allah, sihatkanlah aku Allah. Cuba kita pergi tengok orang sakit, Allah saja mula. Sebab apa? Dia dah tahu dah bahawa dia sudah mungkin nak mati ke, dah terlambat ke, rasa menyesal ke. Tapi waktu sihat kita tengok, kulu kile jogging, naik basikal malam-malam. Tak cukup siang, malam lagi kayuh basikal. Sedangkan Tuhan kata min syarri ma, apa, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan daripada kejahatan malam apabila dia sudah mula menyelimuti. Malam tu macam-macam ada. Yang kita duk dedahkan diri pergi kawasan hutang, lalu kawasan belukau mana-mana, kayuh basikal. Ni apa hal? Sebab kita dah terpengaruh dengan Mak Saleh, dengan orang putih yang konon bersenam. Bersenam tu bagus, tapi dia ada waktu lah. Tambah-tambah kalau pergi kuliah maghrib pun tak datang kerana kayuh tu. Main badminton malam, okey main badminton, tapi biarlah lepas isyak. Jangan lepas maghrib orang duk kuliah ke, nak pergi kuliah dia sibuk nak main badminton. Ni siapa ajar macam ni? Siapa lebih pentingkan riadah fizikal daripada riadah dalaman? Bukan Islam menentang hal-hal yang berkaitan keluar peluh, riadah apa semua. Ada hadis yang berkaitan dengan riadah. Nabi suruh memanah, Nabi suruh menunggang kuda. Dan kita dah beritahu dah, Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, orang yang memanah hebat. Imam Syafi'i kalau dia memanah sambil menunggang kuda, kalau dia panah 10 kena. Imam Al-Bukhari sentiasa bersiap siaga, bimbang takut-takut panggilan jihad datang, dan dia berada dalam kondisi yang paling sihat untuk menyambut panggilan jihad. Ni kadang-kadang malam pergi kayuh basikal, masuk kawasan hutan, kawasan puaka-puaka, lalu kawasan-kawasan hutan. Dia yang kena macam-macam tu. Nak berkayuh boleh, ada masa dia. Tak payah terdesak sangat untuk kesihatan tubuh kita nak keluar peluh tu, sampai kita tak pilih waktu. Dia kena ada waktu yang sesuai. Ni dah tak kira malam siap. Kadang kita tengok balik kuliah berselisih dengan dia, geng-geng kayuh basikal. Boleh kayuh, tapi masa tu biar kena. Malam ni bukan Tuhan buat untuk berkayuh, untuk beriadah macam tu. Dia lebih kepada ibadat rohani. Petang keluar peluh sikit-sikit, okey lah. Dan bila kita bersukan dalam Islam, ada matlamat untuk jihad fi sabilillah, untuk perjuangan Islam. Semua apa-apa yang berkaitan dengan fizikal, semuanya untuk perjuangan Islam natijah, supaya ada kuat fizikal. Dan kalau terbukti panggilan jihad berlaku, dia sudah siap sedia dengan fizikal yang mantap dan sihat. Bukan sukan untuk sukan, bukan sukan untuk kesihatan semata-mata. Dia ada matlamat lagi besar dalam Islam. Dia macam tu. Kalau tidak, tak ada pahala. Kita buat apa? Asalnya benda tu pahala. Niat yang akan menentukan pahala itu dapat atau tidak.
Tak ada orang-orang dulu bersukan siapa tinggal solat berjemaah, solat apa. Macam saya tengok panjat gunung ni. Bukan tak boleh panjat gunung, panjatlah. Tapi siapa pergi malam Jumaat, siapa duduk atas Jumaat, sana ada masjid kan nak sembahyang Jumaatnya. Gunung Ledang ada masjid lah. Dah kenapa jadi macam tu? Ni ada yang panjat gunung Everest berbulan-bulan tinggal berapa kali Jumaat tu. Nak apa sebenarnya? Nak apa? Nak pacakkan bendera je. Ini perangai orang putih. Perangai Mak Saleh. Mak Saleh dia nak nama supaya namanya dimasuk dalam ni apa, pacak bendera negeri dia. Apa faedahnya kita orang Islam macam tu? Dah kalau pacak bendera kat sana apa dapat? Kalau katalah negara Malaysia pacak bendera dekat Gunung Everest, apa dapat? Adakah pelancong akan datang ke negara kita sebab negara kita telah memacak bendera? Ataupun ekonomi menjadi mencanak naik? Nama saja. Kerja nak dapat nama ni kerja orang Yahudi. Bukan kita anti kepada tu, tapi agak-agak lah. Ada dulu orang berenang selat Inggeris 24 jam tak berhenti. Dah kau semayang macam mana? Dengan pakai baju renang kau tu macam spender je tu. Apa tujuan? Islam ni jangan terikut-ikut. Sebab tu Nabi kata la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhalu hujarat dabbin dakhaltum. Al-yahud wan nasara, Nabi kata faman, pasti kamu akan mengikut jejak langkah orang-orang terdahulu daripada kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu akan masuk. Tak logik, tak masuk akal, tak rasional, kamu akan buat. Masuk lubang biawak tu menunjukkan benda tak rasional lah. Lalu orang tanya Nabi, al-Yahudu wan Nasara, adakah orang Yahudi dan Nasrani? Nabi kata faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita semayang dalam semayang, siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali sehari minta ulang dalam semayang, tak semasuk semayang sunat. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Siapa yang orang beri nikmat ke atas mereka? Ayat lain mentafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, jalan para nabi, jalan para syuhada, nabi siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, inilah orang-orang terbaik nak kamu jadikan rafiq, teman rapat kamu. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau Allah murkai. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. 17 kali sehari ulang benda ni. Jangan ikut jalan orang sesat, jalan orang murkai. Orang yang dimurkai oleh Allah ialah orang Yahudi, yang disesat ialah orang Kristian. Orang Yahudi dia tahu Nabi Muhammad, tapi dia tak nak ikut. Tuhan cukup marah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dia kenal Nabi macam kenal anak lelaki mereka, cuma tak nak ikut. Orang Kristian bodoh, jahil, sesat, ditipu oleh Yahudi. Dulu orang Kristian pengikut Nabi Isa, Islam lah, mereka tak cakap pun Nabi Isa tu anak Tuhan. Tetapi setelah orang Yahudi masuk dalam agama Kristian, menyamar dan merosakkan Islam daripada dalam, kemudian berlaku dalam satu persidangan para bishop dan juga pastor-pastor mereka, padri mereka, akhirnya memutuskan Nabi Isa anak Tuhan, Maryam isteri Tuhan. Lalu tak timbul konsep Trinity. Dulu tak. Sebab tu orang panggil sesat mereka. Yang Tuhan murkai Yahudi. Kata, saya baca satu kitab yang ditulis Ibn Taymiyah, Iqtida'us Siratil Mustaqim. Saya tak ingat kata tu Ibn Taymiyah ambil daripada siapa. Tapi dia kata, orang-orang alim yang fasik, yang jahat di kalangan kamu seperti orang Yahudi. Dia alim tapi jahat. Orang-orang ahli ibadat yang jahil seperti orang Kristian. Kuat ibadat, belajar tak nak, malas belajar, ibadat tak setara mana pun, berada dalam kejahilan.
Tapi bab semayang sunat, bab apa, dialah kuat. Macam orang Kristian. Tapi kalau orang alim jahat, macam orang Yahudi. Tahu tapi jahat juga. Yahudi. Perangai Yahudi. Buat iklan MBJ 8874. Lampu tak cukup. MBJ 8874. Takut bateri con lah. 8874. Macam ceramah Mak Sabu pula. Dulu kau ceramah Mak Sabu ada macam ni. Ramai pengumuman lampu tak tutup. Dululah, sekarang tak ada dah. Nak cerita tuan-tuan, mana tahu hilang terus ni. Tu Yahudi tadi. Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi ekstrim. Dia kalau isteri dia datang haid, terus dia tak akan berhubung langsung, makan pun tak boleh. Isteri dia masak pun dia tak akan makan dah. Terus bawa balik atas rumah mak mertua terus. Tapi orang Nasrani dia semua boleh. Siapa bersetubuh pun boleh datang haid. Islam datang yang pertengahan. Sebab tu Nabi sebut kita ni ummatan wasata. Allah sebut kita ni umat pertengahan. Pertengahan di antara ifrat dan tafrid, antara melampau dan terlalu mempelecehkan. Yahudi melampau sangat. Nasrani asal boleh je. Islam datang tengah-tengah. Boleh makan, masakan isteri, boleh apa semua. Yang tak boleh hanya bersetubuh. Ni agama pertengahan. Tu. Tapi pertengahan pun jangan silap faham juga. Ustaz kata agama pertengahan. Kalau macam tu, antara semayang 5 waktu ambil tengah-tengah. 3 waktu cukup. Sebab pertengahan. Jangan cari pasal. Orang cakap lain, dia hurah lain, berat macam tu. Jadi kebanyakan orang ketika sihat dan waktu lapang. Saya nak baca kitab yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Muhakkik yang alim, tentang bukunya yang fenomena, tentang contoh para ulama yang mana mereka ni menggunakan waktu mereka dengan semaksimal mungkin. Contoh pertama, Muhammad bin Hasan tidak tidur kecuali sedikit sekali. Kalau dia tidur, dia sedar dia akan ambil air, dia kata sesungguhnya tidur berasal daripada panas. Bagi dia tidur merugikan. Kita kalau tidur boleh nak sambung balik. Dah tidur tersedar, mimpi sekerat jalan je, nak ejah biar sambung balik. Contoh, kemudian Muhammad bin Salam Al-Bikandi, dia pernah dalam satu majlis ilmu dengan tuan guru dia, tiba-tiba dia punya pen patah. Dia punya kolam dia tu patah. Kalau nak pergi ambil, nak ricis itu, sebab dakwat celuk kan, macam buluh resam tu kena itu, mengambil masa. Dia pun terus akak, siapa nak jual pen dengan harga 1 dinar? 1 dinar tu tuan-tuan lebih kurang 7-800 lah. Sebatang pen. Mana ada orang jual pen 7-800, harga mahal now tu. Tapi kerana dia anggap, kalau dia dia panggil ni, asah tu memang mengambil masa. Terlepas 1-2 hadis yang tok guru dia itu tu, dia sanggup rugi 7-800 untuk sebatang pen. Kita kadang-kadang pen pun tak ada. Punya banyak pen kat kedai, tak boleh bawa. Jangan tak datang pula minggu depan Bila dah kena sekali macam tu. Siapa dia takut banyak? Takut terlepas. Ubaid bin Ya'is disuap oleh saudara perempuannya selama 30 tahun. Makan bersuap tangan 30 tahun oleh adiknya. Kerana dia tak mahu waktu dia makan itu terlepas dia punya masa untuk menulis hadis. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita dah apa hal makan je 5 minit, lepas tu tulislah hadis. Tak, bagi dia 5 minit terlampau berharga. Kalau terlepas tak boleh. Terpaksa adik dia suap. Adik dia nak dapat pahala abang dia tulis hadis, suap. Kalau orang tak tahu, tengok Allah manjanya, ngada-ngada adik suap. Dia tak tahu ulama ni mementingkan masa. Kita 24 jam, tolak tidur, tolak pergi tandas, tolak ngetem, main WhatsApp. Akhirnya tinggal berapa minit je yang betul-betul berkualiti. Tidur sebenarnya tuan-tuan, lepas isyak terus tidur. Kalau ikut sunnah Nabi, lepas isyak terus tidur. Dia akan cergas untuk bangun pukul 3 pagi. Dia tak akan mengantuk.
Sebab pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dah cukup dah. Sebenarnya dah cukup untuk kita tidur tu. Tapi biasa dia kita lewat tidur pukul 10, 11, 12 duk layan macam-macam. Yang tu pukul 3 tak boleh bangun. Sebab masa tidur tu dah lewat dah. Kalau tengok hadis Nabi, mana ada Nabi sembang lepas isyak? Kita macam-macam lah. Tengok TV lah, mengetih lah macam-macam. Nak buat macam cara hidup dah berubah. Yang tu tak boleh bangun tu. 30 tahun dia tulis hadis. Kemudian Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis yang digeruni oleh ulama-ulama hadis yang lain kerana syadid sangat dia. Sampai saya beritahu dulu seorang guru hadis pegang kitab baca hadis, Imam Ahmad bin Hanbal masuk pegang lagi, Abdullah Asy-Syami masuk pegang lagi. Tapi bila Yahya bin Ma'in masuk, terus jatuh kitab di tangannya dan mukanya pucat. Kerana gerun kepada Yahya bin Ma'in sebagai pengkritik ar-rijal dan juga al-jarh wa ta'dil yang sangat ketat. Tu. Yahya bin Ma'in kata dia telah menulis 1 juta hadis. Bayangkan dengan pen dakwat celuk pakai resam punya tu, kemudian kertas pula yang jenis pulpa ke apa tu yang keras, yang kesak, dia boleh tulis 1 juta hadis. Termasuk hadis yang berulang-ulang kata ulama, kerana Yahya bin Ma'in sendiri cakap, hadis itu kalau mahu mantap betul-betul di hati kamu, sekurang-kurangnya kamu tulis 50 kali. Kita sekarang ada pen kilometriko, pen macam-macam, menulis beribu-ribu perkataan. Ingat lagi iklan tu dulu, tak payah bergerak sendiri pen tu, kan tak ada iklan tu. Dakwah okey, kertas licin, ada laptop pula boleh betulkan kesalahan, boleh copy and paste, macam-macam boleh buat. Tapi jauh kita nak buat. Kalau Yahya bin Ma'in telah menulis 1 juta hadis, termasuk yang berulang-ulang, bayangkan masa yang dia ambil untuk menulis hadis tersebut. Tu. Allahu Akbar. Satu hari Yahya bin Ma'in dengan gurunya Muhammad Al-Fadl. Syekh Muhammad Al-Fadl baca hadis. Dulu ulama hadis dia akan baca hadis dekat masjid. Kalau ramai sangat dekat masjid. Kalau tak ramai depan rumah dia aja. Ni kerana tak ramai masa tu dia baca depan rumah. Yahya bin Ma'in datang rumah. Kemudian ketika Muhammad bin Fadl baca hadis, Yahya bin Ma'in cakap, "Tuan guru, boleh tak tuan guru ambil kitab? Sebab sekarang dengan hafalan, saya nak tengok yang kitab juga. Mungkin sanadnya sedikit berbeza ke apa." Tuan guru kata, "Boleh, tunggu kejap." Bila tuan guru bangun, dia tarik. Dia kata, "Tak payah. Aku bimbang kamu dekat nak sampai kat kitab, belum tentu umur kamu masih panjang. Dan menyebabkan aku tak akan dengar hadis tersebut." Padahal tuan guru nak masuk dalam rumah kejap je. Punya dia hargai waktu tersebut. Ini contoh-contoh yang boleh ditulis dengan dakwah emas yang mungkin kita tak mampu ikut. Kita dengar supaya kita dapat menjadi motivasi untuk kita jadikan diri kita ini menghargai waktu yang ada. Nak tiru sebiji-sebiji tak boleh. Saya tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan pun lebih kurang sama saya juga. Sikit lagi. Hari ni kita baca berapa buah buku, berapa helai kertas. Imam At-Tabari menulis sahaja, belum baca lagi, menulis sahaja 45 helaian setiap hari. Tulis saja, baca tak secerita. Ada ulama kalau orang jemput dia pergi ke rumah dia untuk jamuan apa, dia beri syarat. Letakkan satu tikar kecil di rumah kamu untuk aku letakkan kitab aku. Kerana tak mungkin aku pergi dengan meninggalkan kitab. Tak tinggal buku. Ulama dahulu. Saya baca buku 100 ulama-ulama Indonesia yang menjadi tuan guru di Masjidil Haram. Antaranya yang terkenal ialah Syekh Nawawi Al-Bantin. Syekh Nawawi ni dia orang Indonesia lah, menjadi guru di Masjidil Haram
Anak murid dia bukan setakat orang Melayu Nusantara, tetapi orang-orang Islam. Dan yang menulis tentang ulama di Indonesia ni orientalis yang menyamar jadi Islam, yang pernah pergi ke Mekah 8 bulan, iaitu Sunat Angronji. Dia tulis ada buku Safahat Al-Ulama Makkatul Mukarramah. Dia tulis, dia ni bukan Islam, tapi kerana dia nak menyamar, nak dapat maklumat, dia pergi kat sana. Dia ni profesor, dia tulis tentang ulama-ulama kita. Dan hari ni bila orang nak tulis tentang ulama kita, antara maklumat yang tak boleh dikutip tempat lain ada dalam buku yang diterjemah tu. Dia tulis dalam bahasa Belanda, kemudian ulama kita terjemah dalam bahasa Arab. Sunat Angronji ada juga jasa dia lah, tapi dia munafik. Dia sendiri cerita Syekh Nawawi Al-Bantani ni hebat tak hebat. Ulama Mesir yang baca kitab dia, dia tulis 100 kitab dalam bahasa Arab. Datang nak tengok dia ni, sebab baca kitab dia hebat sangat. Nak tengok macam mana rupa orang. Datang-datang tengok biasa-biasa je. Tak ada pakai jubah-jubah macam ulama besar-besar sangat dengan baju style orang Indonesia dia macam tu. Nampak macam biasa orang Indonesia, bukan orang Arab kan. Kalau orang Arab tu nampak hebat dia tu. Indonesia. Dia pun tanya soalan. Nak test. Semua soalan dijawab dengan hebat sekali. Kerana dia kaki buku. Dia memiliki perpustakaan yang paling banyak buku di Mekah pada ketika itu. Dan bila dia meninggal dunia, semua buku diwakafkan kepada madrasah dia lah. Dan akhirnya tuan-tuan, disebut oleh pengarang kita ini, ramai yang tidak menyedari kebesaran kedua-dua nikmat ini. Nabi dah sebut irtanil khamsan qabla khamsin. Kamu rebut 5 sebelum datangnya 5. Antaranya fararuka qabla syughlik. Masa lapang engkau sebelum waktu sibuk. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sihat sebelum sakit. Kerana bila sakit kita tak fikir lain dah tuan-tuan. Fikir nak baikkan penyakit. Tak fikir dah nak buat ibadat ni, tak ada dah. Fikir nak baik penyakit orang sakit. Bubak sana, bubak sini, kuliah-kuliah ni tak fikir dah. Fikir nak baik sakit je. Waktu sekarang sihat lagi, kita boleh datang kuliah, boleh belajar lagi. Tapi kalau sakit duduk terlantar kat rumah, fikir nak baik sakit lah ya. Pantau orang cerita sini tempat bagus pergi, tempat jauh-jauh pun pergi. Tu sikit kita baca lagi. Ramai orang yang akan membuang masa duduk bersenda-senda dan menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah, bahkan terkadang sampai kepada perkara maksiat. Mereka merasa malas untuk membuat amal ibadat yang sebenarnya. Panjang pula tak payah baca, panjang now pula. Bukanlah terlalu payah dan tidak pula memerlukan kepada banyak tenaga. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Sedangkan masa lapang dan waktu sihat ni tuan-tuan, nikmat yang besar. Percayalah tuan-tuan, suatu hari nanti, sebelum kita meninggal dunia, kalau kita nak kembali untuk beribadat, masa tu kita rasa semuanya tak kena. Nak buat ni rasa masa tak cukup, nak baca Quran rasa tak cukup masa untuk berzikir pula. Kita jadi kelang kabut. Bila pada suatu ketika kita nak beramal dan kita rasa masa pula tidak cukup. Sekarang bila kita tak nak beramal, kita rasa kita banyak masa lapang. Sampai boleh berjam-jam bergetir dengan kawan kita. Sampai boleh pergi memancing berjam-jam. Bukan marah tukar pancing, kaki pancing pula. Mancing itu tidak salah Ini kena betul pula, kan kecil hati pula. Tuan guru kami Dr. Harudin suka mancing. Tapi biar kena masa. Jangan waktu maghrib baru nak pergi pancing. Memang ikan banyak masa tu. Sebab jin duk halau, pergi masuk. Biar lebay ni tak sembahyang maghrib. Memang betul. Tanya kaki pancing, kadang-kadang waktu maghrib tu dia punya hasil tangkapan dia menjadi-jadi. Dia ingat dia wali Allah. Karamah apa benda tak? Padahal wali setan. Tu benda tu. Jadi kita tuan-tuan kena cari masa. Dan percayalah kalau kita tak guna waktu sehat, nanti kita sakit, barulah kita merayu pada Allah, buat janji macam-macam. Tuhan berilah aku sehat, aku dah janji nak pergi sana, pergi sini, aku nak belajar dah, aku nak ni, nak sedekah, macam-macam dah kita janji. Dan kalau ada peluang kedua, alhamdulillah. Kalau tak ada peluang kedua,
Tapi kalau kita sihat, kita dah ambil peluang, kita sakit, tetap pahala berjalan walaupun kita sakit. Tuan-tuan selalu datang solat berjemaah, tiba-tiba dah tak boleh datang dah, sakit macam-macam kaki ke apa ke, pahalanya tetap berjalan setiap waktu. Dan hati sentiasa Allah kira pada hati. 7 golongan, saya nak tutup dengan hadis. 7 golongan yang duduk bawah bayangan arasy Allah, antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Badannya mungkin duduk kat pasar, badannya mungkin duduk tempat kerja, badannya duduk kat rumah, tapi hatinya dah tergantung dengan masjid. Zuhur sekarang nak pergi. Macam tu orang sakit. Dia sakit, tapi hatinya, ya Allah, kalau sihat aku nak pergi masjid. Tapi tak boleh pergi lah. Tetap Tuhan akan alihkan pahala dalam akaun dia, sikit pun tak kurang. Tetapi bagi mereka yang tak merebut peluang ketika sakit, ketika sihat dan sakit, tak ada jaminan bahawa mereka akan dapat hasil yang sama, pahala yang sama ketika mereka itu. Saya nak tutup dengan cerita Ahmad Didat. Ahmad Didat ni semua orang kenal, pendakwah. Dia boleh berdebat dengan Kristian. Pernah dia berdebat dengan ahli-ahli padri-padri Kristian, semua kalah. Ada yang disiarkan secara langsung dalam TV di Amerika. Mereka akan terbuka, dia siarkan. Dekat dia nak meninggal, Ahmad Didat tak boleh berdebat lagi. Allah beri dia sakit, tak boleh bercakap. Allah rehatkan mulut dia yang duk bercakap selama ni, berhujah dengan kafir, tak boleh. Dia hanya terlantar di tempat tidur dia, dan dia menulis saja kalau keperluan dia nak. Dia tak boleh cakap. Tapi percayalah tuan-tuan, sepanjang Ahmad Didat terlantar sakit di atas katilnya, dia tak boleh mengeluarkan sepatah suara walaupun untuk memohon keperluan dirinya sendiri. Percayalah, pahala debatnya, pahala dakwahnya, pahala ceramahnya tetap mengalir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untungnya, sebab waktu sihat dia rebut peluang. Maka dengan kuliah yang kita dengar pada malam ni, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, rebutlah peluang tu. Selagi sihat, selagi masa lapang ada, buatlah kerja-kerja amal, tolong masyarakat, apa sahaja, tak kira lah. Banyak membaca dan ikutlah nasihat ulama'-ulama'. Dia kata, kamu kena ada satu bilik ataupun satu tempat di rumah kamu. Kurang-kurangnya sediakan satu meja. Kemudian meja itu digunakan untuk letak buku-buku kamu. Sebelum tidur bacalah, berkhalwatlah, uzlahlah sekejap dengan dunia daripada dunia. Tengok buku-buku kamu. Percayalah, dialah teman yang paling akrab dengan kita. Ketika orang lain tidak boleh mungkin meredakan kesedihan kita, ada buku-buku yang boleh mengubat perasaan sedih kita. Kerana dia bukan, buku itu bukan datang dengan begitu saja. Dia ditulis oleh ulama'-ulama' yang ikhlas, yang insya-Allah akan dapat manfaat pada kita. Jadi saya rasa itulah saja pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan sendiri. Tertangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, wa tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr.